الفاتحة. يا شرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين وعلى آله وصحبه. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل بلساننا يفقهوا قولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى berkata Abu Qalb, tiada mengetahui aku pada kecelaan manusia itu akan kecelaan seperti kekurangan orang-orang yang kuasa atas menyempurnanya. Maksudnya, aku tiada mengetahui di dalam banyak-banyak kecelaan manusia itu ada suatu kecelaan yang serupa dengan kecelaan dan kekurangan orang yang kuasa mereka itu atas menyempurnakan sesuatu perkara. Maka tiba-tiba tiada menyempurna mereka itu akan dia, bahkan mengekalkan mereka itu akan dia atas kekurangan. Umpama kuasa mereka itu atas menyempurnakan satu ilmu daripada sekian ilmu-ilmu, jikalau kehendak mereka itu akan menyempurna, tetapi tiada kehendak mereka itu akan, maka ini suatu kecelaan daripada sekian kecelaan yang tiada aku ketahui akan ada umpamanya. Jadi rupanya bila seseorang yang tak boleh menyempurnakan ilmu itu, satu kecelaan, ya, satu kehinaan, ya. Jadi dia belajar. Bila dia belajar, ketika itu tak dapat menyempurnakan perjalanan ilmu itu, maka satu kehinaan. Maknanya orang yang belajar tapi dia tak beroleh kemuliaan ilmu, dia tak dapat natijah ilmu, maka suatu kehinaan atas dia, ya. Sebab itu belajar ilmu ni, besok di akhirat ada orang yang dicela oleh ilmunya sendiri, ya. Sebab itu bila kita duduk dalam perjalanan ilmu, pada ketika itu kita ni kena ijtihad sungguh-sungguh. Sebab dalam kuliah habis sebelum ni ada sebut pasal syarat, antara syarat untuk mendapat ilmu dan nak menyempurnakan ilmu, kena ada kesungguhan, istiqamah, ijtihad, ya. Baik. Tak dapat dan tak dapat tidak. Pula bagi penuntut ilmu itu daripada berjaga malam. Nampak, semayang tahajud ni sebagai satu syarat, ibadat salah satu antara syarat orang yang mengaji, ya. Kita bisa pesan, jangan tinggal semayang tahajud, ya. Kalau nak berkat ilmu, kalau nak dapat kemuliaan ilmu, kena jaga malam. Seperti berkata syair, dengan kadar kemenatan diusahakan ketinggian, maka setengah daripada menuntut ketinggian itu berjaga malam. Nampak? Ya. Engkau tuntut kemenangan, kemudian engkau tidur pada malam. Ya. Maknanya apa?
Kena beribadat waktu malam. Mengharung di dalam laut mereka yang menuntuti akan mutiara, ketinggian, kemuliaan dengan cita-cita yang tinggi, dan kemenangan seseorang daripada berjaga-jaga malam. Meninggalkan aku akan ketiduran malam, hai Tuhanku, kerana keredaan Engkau, hai Tuhanku, Tuhanku bagi Tuhanku. Maknanya kita buat ibadat kena ikhlas. Dan siapa yang menuntut akan ketinggian dengan ketiadaan penat, mensia-sia ia akan umur pada menuntut akan yang mustahil. Siapa yang nak kemuliaan, kejayaan dunia akhirat, kena penat-penat, kena susah-susah. Maka kata ulama, kata syair, kalau dia tak ada berpenat, sia-sia je umur ni. Okay? Macam kamu lah, kalau kamu duduk madrasah, kamu nak main, sia-sia kamu duduk, ya. Jadi sia-sia umur kamu. Maka taufik olehmu akan daku kepada menghasilkan ilmu, dan sampaikan olehmu akan daku kepada setinggi-tinggi yang tinggi. Maksudnya, diusahakan ketinggian-ketinggian dan didapat akan dia itu dengan kadar penat dan kesusahan. Macam mana dia kuat usaha dia, berpenat-penat dia berusaha dengan ilmu ni tadi, kadar tu dia dapat. Ya. Maka setengah daripada sebab bagi menuntut ketinggian dan sebab bagi mendapat akan dia itu berjaga malam. Setengah daripada jalan nak dapat ketinggian ilmu, ya, kemuliaan ilmu, berjaga malam. Kerana bahawasanya berjaga malam itu setengah daripada kesukaran dan kepenatan yang ditanggung akan dia pada ketika menuntuti ilmu. Engkau menuntuti akan kemenangan dan kekuatan pada ilmu, dan umpama kemudian engkau tidur jua pada malam, maka jauhlah dapatnya, kerana keduanya bernapi-napi, berlawan-lawan. Ya, maknanya orang yang tak rajin untuk beribadah, mutala'ah, ya, orang ni tak boleh capai kepada martabat kemuliaan ilmu. Itu kalau tengok tok guru banyak malam, mereka ni ada beramal, beramal, tahajud mereka buat, amalan zikir khususi mereka ada, sebab ini jalan ni. Bila kita diberikan ilmu oleh Allah, kerana apa? Kerana supaya kita dekat dengan Allah. Tapi bila ada ilmu, kita tak dekat dengan Allah, sekadar kita ada ilmu. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tanda ilmu yang manfaat itu, iaitu mereka yang raghiban fil akhirah wa zahidan fid dunya. Zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Mereka ini zuhud pada dunia dan mereka gemar pada akhirat. Jadi makin mereka ada ilmu, makin mereka ni gemar dengan akhirat, makin dekat dengan Allah. Dekat. Kemudian wazahidan fid dunya ni, iaitu mereka makin menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan berlawan-lawanan, tiada berhimpun keduanya kerana kemenangan pada ilmu dan umpamanya itu. Hasil ia dengan bersungguh-sungguh pada tengah malam dan pada waktu-waktu yang sunyi daripada bekas-bekas dunia. Bila waktu malam, jadi
pekerjaan dunia ni jadi kurang dan gharak, ya. Jadi orang waktu tengah malam kurang, bukan tak ada, tapi kurang, banyak kurang. Jadi waktu itulah kita bersendiri dengan Allah, munajat, minta dengan Allah, dekat dengan Allah. Sebab orang yang dekat dengan Allah dikasih Allah. Bila Allah sayang kita, bila Allah kasih kita, tatkala itu maka diberi kepada kita pimpinan ilmu, ya. Bila Allah sayang, ya. Mak ayah kalau sayang, kan, mak ayah bagi kita itu, bagi kita ini, kan, kita minta dapat, kan, betul tak? Jadi lagi-lagi Allah sayang kita, ya. Jadi Allah bagi perkara-perkara yang Allah telah bagi kepada hamba-hambanya yang Allah sayang, ya. Allah bagi ilmu dan Allah bagi kemuliaan ilmu. Bukan sekadar Allah bagi ilmu, ya. Allah bagi ilmu, Allah bagi kemuliaan ilmu. Allah bagi amalan, Allah bagi kemuliaan amalan. Ini hamba yang Allah sayang, ya. Bukan sekadar Allah bagi ilmu, ya, tapi Allah bagi, ya, kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu. Istimewa pula waktu-waktu dini hari, sangat-sangatlah patut bagi bersungguh-sungguh pada menuntuti ilmu dan matlaahnya. Dan bahawasanya mereka yang berkehendak ia akan dapat kemenangan pada ilmu-ilmu itu, mengharung ia di dalam laut kepecikan dan kepayahan dan kepenatan. Siapa nak dapat ilmu, manfaat ilmu, kenalah susah. Dan mengeluarkan ia akan mutiara-mutiara kepengetahuan dan kepandaian. Barulah didapat mutiara ilmu, ya. Kalau tak dapat, ya. Seperti bahawasanya mereka yang menuntuti ia akan mutiara-mutiara dan permata-permata itu, mengharung ia di dalam laut air dan mengeluarkan ia akan mutiara-mutiara. Nak dapat mutiara lagi bagus, selam lagi dalam laut, ya. Lagi susah, ya. Betul tengok macam mana perjalanan, ya, ulama-ulama dulu jalan kaki cari ilmu, ya. Mereka bersusah payah, ya, ya, mencari ilmu, ya. Dan bahawasanya ketinggian, kemuliaan dan pangkat itu dengan cita-cita yang tinggi dan usaha elok, ya. Dan kemenangan seseorang itu bertambatan ia dengan terkandung dalam berjaga malam, berkait, ya. Siapa nak dapat kemenangan sebagai ahli ilmi, ya, rajin jaga malam. Dengan berjaga itu dikosongkan waktu-waktu yang dikosongkan akan dia dengan tidur, dan diperintahkan akan dia kepada menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dan kepandaian, dan berusahakan taat-taat, ya. Buat taat dengan Allah, ya. Buat taat, buat baik, ya. Maka hasillah oleh kemenangan pada dua negeri dunia dan akhirat, dan bahagia yang berkekalan. Dapatlah ia menang, dunia menang, akhirat pun menang. Dunia akhirat, barulah kena doa gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban bannar. Dunia menang. Itu ahli ilmi ni,
Dunia dia bahagia, akhirat dia bahagia. Tengok ulama-ulama, Masya Allah, hidup mereka tenang. Tenang dunia, tenang akhirat. Ya. Sebab apa? Sebab dengan ilmu yang mereka ada, mereka boleh mengenal Allah. Dengan ilmu yang mereka ada, mereka boleh dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dunia dia tenang, hidupnya tenang, hatinya tenang. Ini sebenarnya, ya, bukan kita jadi orang alim, kita nakkan kemegahan, orang puji kita, orang sanjung kita. Tapi kita dengan Allah, Allah tak sanjung kita. Ya, kita nak pada sisi Allah. Habis selalu sebut perkara yang sama. Kenapa kita mengaji? Kenapa kita cari ilmu? Supaya kita ada tempat pada sisi Allah. Pada sisi Allah tu ada tempat. Allah terima kita. Itu kata Imam Ghazali, selain daripada kita mengeluarkan diri kita, dikeluarkan diri kita daripada jahil kepada ilmu. Ya. Jadi kita ada tempat pada sisi Allah. Kita makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Betul. Kamu kalau nak tengok ilmu yang ada pada kamu ni manfaat, ilmu yang ada pada kamu ni manfaat, makin kamu tahu, makin kamu hidup kamu makin hampir dengan Allah. Kalau kamu nak tahu ilmu kamu ni manfaat, makin kamu belajar, kamu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah. Kalau kamu nak tahu ilmu kamu manfaat, hidup kamu jadi berubah. Baik Imam Ghazali sebut macam tu. Tapi kalau kamu makin belajar, makin kamu pandai, tapi kebaikan dalam hidup kamu tak bertambah, kamu kena jaga-jaga. Kerana apa? Kerana Allah bagi kita ilmu, tetapi Allah tidak bagi manfaat ilmu. Allah bagi kita ilmu, tetapi Allah tak bagi kita kemuliaan ilmu. Jadi ilmu ni dia ada natijah. Dia ada natijah. Apabila natijah itu yang pada sisi Allah, yang Allah tak bagi kepada kita, maka ilmu ni dia tak jadi kebaikan atas yang empunya ilmu. Yang habis sebut dulu, ilmu ni cahaya. Cahaya. Jadi orang yang mempunyai cahaya, dia tak bercahaya. Macam mana dia nak memberikan cahaya pada orang lain? Dia sendiri tak bercahaya. Macam mana dia nak? Dia sendiri tak terang. Macam mana dia nak terangkan orang di sekeliling dia? Jadi bila dia terang, dia akan dapat mensyafaatkan orang di keliling dia. Dia dapat syafaat orang di keliling. Syafaat ni ketolong. Kita ada toslan. Jadi bila kita ada lampu suluh, orang lain nak tumpang boleh tak? Nak tumpang boleh lah, jalan dengan kita sekali. Orang lain tak ada lampu suluh, kita seorang ada lampu suluh. Jadi dia tumpang cahaya yang ada pada tangan dia. Gitu. Nampak? Tapi kalau kita ada lampu suluh kita tak menyala, macam mana nak tumpang apa? Ada lampu suluh, tapi lampu suluh kita tak menyala, nak tumpang apa? Kita sendiri pun tak boleh pakai. Macam mana kita nak
boleh tolong orang lain dengan apa yang ada pada kita. Torchlight ada, tapi tak ada cahaya. Macam itulah. Hai Tuhanku, aku tinggalkan ketiduran aku pada malam-malam kerana menuntuti akan keredaan Kau. Hai Tuhan, bagi sekalian Tuhan-Tuhan yang menyangka akan dia oleh kufar, dengan menunaikan taat dan ibadat pada sepanjang malam. Jadi ahli ilmu ni dia buat baik pada waktu malam, buat ibadat, buat taat. Itu zaman sekarang ni, zaman orang siang malam dah buat maksiat. Siang buat maksiat, malam pun buat maksiat. Sekarang tak ada tempat orang tak buat maksiat. Atas gunung orang buat maksiat, dekat laut buat maksiat, tepi pantai buat maksiat. Dah tak ada tempat orang tak buat maksiat. Dan siapa-siapa yang menuntuti ia akan ketinggian dengan ketiadaan penat dan kesusahan, nescaya mensia-siakan ia akan umurnya pada menuntuti akan perkara yang mustahil dapatnya. Siapa yang tak nak susah-susah, tak nak bangun malam, tak nak buat ibadat, tak dapatlah dia akan kemuliaan ilmu. Dia tak dapat kemuliaan ilmu. Ilmu dapat tak? Boleh dapat. Ngajilah kat mana-mana. Tapi bila dia tak ikut syarat, tak adalah dimuliakan oleh Allah dengan jalan ilmu ni tadi. Allah tak muliakan dia dengan jalan ilmu ni tadi, tak dimuliakan oleh Allah. Dan siapa-siapa yang menuntuti ia akan ketinggian dengan ketiadaan penat dan kesusahan, nescaya mensia-sia ia akan umurnya pada menuntuti akan perkara yang mustahil dapatnya. Maka memberi taufik olehmu akan daku kepada menghasilkan ilmu dan mendapatkan dan menyampaikan olehmu akan daku kepada setinggi-tinggi tuntutan dan setinggi-tinggi kehendak. Ini jumlah doa ya. Jadi kita sebagai ahli ilmu, kalau nak jadi ahli ilmu, banyak perkara yang perlu kita ingat. Selain daripada kita ada modal, ada akal, ada pandai, kesungguhan, istiqamah, bangun malam, ibadah dan doa. Sebab itu ulama disebut sini macam tu. Kena doa, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kalau boleh kamu rajin minta dengan Allah. Dalam Quran ada disebut tentang Rabbi zidni ilma. Doa, minta ya Allah, terangkan hati aku dengan ilmu. Itu Habib minta kamu setiap waktu tu doa, tutuplah kejahilanku dengan ilmu. Sebab ini tuntutan. Doa ini tuntutan. Dia katakan ittakhadhul lail jamala tu jumala, bukan, ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Ittakhidil lail jamala tudrik bihi amala.
Ambil olehmu dan menjadikan olehmu akan malam itu akan unta dan tunggangannya. Nescaya engkau dapat dengan dia akan angan-angan dan maksud-maksud engkau. Malam ni jadikan kenderaan supaya kita dapat menyampaikan hajat dan cita-cita kita. Maknanya besarnya waktu malam ini bagi ahli ilmi, supaya kita ni tadi boleh dikurniakan oleh Allah kemuliaan ilmu. Dulu ingat almarhum, dia kata kalau nak dapat ilmu, mudah dapat ilmu, dia suruh baca ya man huwa fi ilmihi kain. Ingat ya man huwa fi ilmihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit. Habis pun tak ingat apa zikir almarhum pernah bagi dia suruh jadikan amalan. Abi pun tak, yang tu Abi sebab Abi tak beramal, Abi tak ingat. Tapi Abi ingat tentang amalan almarhum tentang yaman huwa fi ilmihi kain. Siapa diingat? Awal hafal wal. Tak hafal lah. Sebab Abi tak beramal yaman huwa fi ilmihi kain. Sebab masa Abi belajar, antara amalan yang Syekh dulu Abi sebelum masuk kelas nak mengaji sungguh, puasa dulu 40 hari straight. Tapi Abi ada jumpa masa Abi pergi Indonesia, ada satu guru dia suruh murid dia puasa setahun. Jadi bila Abi tengok balik, rupanya di antara perkara yang diperintahkan kepada murid ni mengikut sifat murid. Dan sampai dia tak bagi duduk masuk kelas. Ada yang kena puasa 4 bulan, habis puasa 4 bulan baru boleh masuk kelas. Ada yang puasa setahun puasa, dia pondok tak belajar apa, puasa setahun. Lepas setahun baru boleh masuk kelas. Bila dia tengok kenapa guru ni suruh puasa, orang ni 40 hari, 4 bulan, setahun. Rupanya mengikut tempat murid ni tadi. Jahat mana gitu. Jadi bila kita tengok balik kita, rupanya ilmu ni dia tak boleh masuk pada diri yang kotor. Jadi puasa ni rupanya membersihkan diri. Puasa ni bersihkan diri. Orang dulu-dulunya orang dulu, lepas tu bila dia belajar berkat, sebab dia tak pernah protes. Dia tak pernah iktiraf guru dia tu. Sebab seorang guru ni dia tahu apa nak buat dengan murid ni. Tapi biasa ni kalau ilmu agama ni orang akan iktiraf. Ilmu dunia mana ada orang iktiraf kan? Orang belajar silat, mandi minyak menggelegak, mana ada orang marah? Ada. Mandi silat ni mandi minyak tangan menggelegak ni cuba. Dulu kawan-kawan Nabi dulu masa khatam silat cocok keris kat kepala, separuh keris masuk dulu lah. Tapi orang suka tak? Boleh
Itu orang tak cakap apa lah kan. Tapi kalau ilmu agama ni, puasa 4 bulan, apa ni dera orang. Padahal puasa tu satu ibadat. Kita jahat. Sifat binatang ada dalam badan kita. Mana sifat binatang? Tamak dengan orang kedekut. Ni kan perangai monyet. Monyet ni tamak. Tamak, makan penuh mulut. Kalau lagi ada orang, dia monyet ni, bila dia dapat makanan, dia tak bagi. Monyet sama monyet, dia tak bagi. Kalau monyet tak bagi kucing, itu betul. Monyet sama monyet, geng dia pun dia tak bagi. Ada kita pun makan, tengok ada kawan penuh mulut. Perangai monyet dalam badan. Perangai monyet dalam badan. Suka bergaduh, itu perangai binatang. Bengis, pemarah, perangai binatang. Pemalas, perangai binatang. Jadi haiwan ni tak boleh lah dia. Selagi ada perangai-perangai hayawaniyah, syaitaniyah, perangai-perangai syaitan dalam badan kita. Lepas tu Tok Guru dulu, murid-murid ni sebahagiannya dia suruh mujahadah dulu. Mujahadah dulu. Baik. Allah. Maksudnya bahawasanya unta itu apabila engkau naik akan dia, nescaya menyampaikan ia akan dikau kepada maksud-maksud engkau. Maka demikianlah juga malam. Apabila engkau berjalan padanya dan engkau berhadap kepada menghasilkan pangkat-pangkat yang tinggi, nescaya menyampai ia akan dikau kepadanya. Jadi nak sampai kepada maksud ilmu, rajin bangun malam, sembahyang malam. Jangan naik masjid sembahyang tahajud 5 orang je, yang lain duduk saf tidur. Jadi yang 5 orang tu je yang dapat, yang lain tak jadi. Kalau kamu naik atas, yang sembahyang 5 orang. Kalau yang 5 orang ni hari-hari istiqamah dia sembahyang tahajud, yang 5 orang tu jadi. Sebab syarat dia macam tu. Yang tidur dekat saf, yang tak sembahyang tahajud, tak adalah jadi. Sebab mereka ni tak ikut syarat. Jadi tak susah nak tengok mana yang jadi, mana tak jadi. Bila diikut syaratnya tadi. Jadi sebab itu kamu naik atas semayang kan, kamu tidur, habis tahu duduk kat saf tidur. Yang semayangnya 6 orang, 7 orang kan, habis tahu kamu tak semayang. Tapi nak marah macam mana? Habis marah pun, besok kamu buat lagi. Cumanya kalau kamu nak dapat kemuliaan ilmu, kamu semayang tahajud. Kalau kamu tak nak kemuliaan ilmu, kamu tidur di saf. Tak susah, senang kan? Sebab orang yang buat ni dapat ni, orang yang tak buat tak ada lah. Ni bahagian ni masing-masing kan? Sebab benda itu telah disediakan, macam kamu dah dikejutkan, tapi kamu tak nak, mana bukan bahagian kamu, tak boleh. Habis tak boleh cakap apa kan? Tak boleh cakap apa lah. Sebab tak semua orang
Duduk tempat baik boleh dapat benda baik. Macam orang duduk Mekah. Kita duduk Malaysia, duduk tempat lain, kita cakap apa? Untung kalau dapat duduk sini boleh buat umrah. Orang Mekah duduk Mekah, dia pun tak buat umrah. Tak? Yang duduk Mekah tu pun tak buat umrah. Jangan kata umrah, haji pun ada yang tak pernah buat. Yang dah hidup 30 tahun, 40 tahun dekat Mekah. Bukan ambil reka cerita, tak. Nabi pernah jumpa orang yang duduk Mekah, umur dah 38 tahun. Nabi tanya dengan dia, berapa kali kau buat haji? Sekali pun tak pernah. Tak apa, aku orang sini, bila-bila aku boleh buat. Nampak? Bila Allah tak hendak, walaupun duduk tempat yang baik. Ya tak? Kita habis selalu cakap perkara yang sama. Kita ada kebaikan, benda boleh buat baik, tapi belum tentu boleh buat baik. Orang ada harta, dah tentu ke dia boleh sedekah? Belum. Belum tentu. Orang yang tahu, dah tentu ke dia boleh buat baik? Belum. Orang yang tahu, dah tentu ke dia boleh tinggal jahat? Belum tentu. Semua orang tahu baca Quran bagus, zikir bagus, sembahyang malam bagus, kenapa tak boleh buat? Semua orang tahu, bergaduh tak bagus, hasad tak bagus, dengki tak bagus, kenapa masih buat? Kenapa seronok buat? Jadi tahu ini tidak boleh menjamin kita untuk menjadi orang baik. Tapi kata kena minta tolong Allah. Kita tahu, tapi Allah tak pilih kita. Berapa ramai orang yang tahu tapi tak dipilih Allah. Baik. Ke-9. Tapi rasa api cukup lah sampai sini ya. Macam sebenarnya pening, macam nak pitam. Rasa macam nak pitam ada ni. Dia pening. Tengok kitab kejap kecil kejap besar. Dia macam pusing. Dia ngenangkan kata baca juga. Tak boleh tahan lagi. Dia rasa macam tak best lah. Rasa macam nak pusing. Jadi apa yang kita perlu buat? Kesimpulan daripada kelas malam. Jadi berharap dengan Allah Ta'ala dalam semua perkara. Ikut panduan yang telah ditetapkan oleh ulama. Jangan ingat kita ada akal, kita budak cerdik, kita boleh sampai kepada maksud ilmu. Jangan pegang macam tu. Sebab ilmu boleh dapat dengan pandai, boleh dapat ilmu. Tapi yang kita takut, ilmu yang kita dapat, tetapi Allah tak beri kita kemuliaan Apa ramai sekarang orang pandai, tapi menjadi fitnah kepada jalan ilmu. Menjadi fitnah kepada jalan ilmu. Itu yang kita tak mahu macam tu. Kita nak Allah jaga kita. Dengan ilmu yang Allah bagi, Allah jaga kita. Allah manfaatkan. Jadi bukan pandai, sekadar pandai. Istiqamah, bersungguh-sungguh, bangun malam, kemudian doa. Minta dengan Allah.
harap dengan Allah supaya Allah pimpin kita dengan jalan ilmu ni tadi. Sebab bukan semua orang yang Allah kurniakan ilmu dikurniakan kemuliaan ilmu. Tak semua orang. Allah bagi ilmu. Orang kafir Allah bagi ilmu. Orang kafir. Abi ingat masa Abi umur 30 lebih, ada seorang perempuan, dia dah habis baca kitab Riyadhus Salihin. Dia Kristian. Kristian. Perempuan Kristian. Dia beritahu kami, dulu ada satu grup zaman kamu tak hidup lagi. Ada grup apa, Abi dulu terlibat macam-macam hal aktiviti. Kalau internet ni lama lah dulu, 30 tahun dulu kan Abi terlibat. Jadi dulu ada satu room kami panggil apa, internet ni MRIC. Ada satu orang perempuan Kristian yang Abi terkejut, dia dah baca, dia dah tahu beberapa kitab-kitab yang kita belajar. Antaranya tafsir, terkejut tadi. Tafsir Jalalain, Rumi, ahli bahasa tu dia dah baca. Kitab hadis Riyadhus Salihin. Dan bila kita sebut ni, dia sebut hadis ni hadis keberapa dan sebagainya. Kami terkejutlah. Hampir 2 tahun juga Abi berkomunikasi dengan dia. Akhirnya satu hari dia kata hidayah milik Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Atas maklumat yang dia beritahu dia berkahwin dengan seorang pensyarah di Pulau Pinang. Itu yang Abi nak sebut kat kamu ni. Ilmu ni Allah bagi kat siapa? Orang kafir pun Allah bagi. Orang Islam pun Allah bagi. Tapi siapa yang Allah bagi kemuliaan ilmu dan ketinggian ilmu? Yang ni yang paling kita takut. Kita tak nak kita ada ilmu, tetapi ilmu itu menjadi istidraj. Ada ilmu jadi istidraj. Apa dia? Kita makin jauh dengan Allah. Kita rasa kita hebat, kita alim, tapi kita jauh dengan Allah. Sombong dengan anugerah. Jaga yang baik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati minal rihil ahmar wa da'il akbar wa da'il akbar wa da'il akbar wa min kulli da'in fil nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruki wal 'izam. La ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت. احفظنا من الآفات والآهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.